Rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Pernahkah anda mengalami situasi begini? Saban kali kita dikejutkan dengan berita pengguna, terutama golongan wanita, sanggup menanggung risiko, termasuk penyakit kanser kulit dan kematian semata-mata mahu tampil cantik dalam masa singkat. Ini membawa erti kesedaran pengguna terhadap bahaya produk kosmetik tidak berdaftar masih rendah apabila mereka terus menggunakan pelbagai produk seumpamanya di pasaran. Serbuan Ops Kosmetik oleh Biro Farmasi Kebangsaan di 66 Permis menemukan kebanyakan produk kosmetik yang dirampas mengandungi bahan larangan termasuk merkuri, tretinoin dan hidroquinone yang boleh menyebabkan penyakit kanser kulit dan kematian. Sememangnya produk-produk kosmetik yang ada di pasaran, terutamanya daripada sumber-sumber yang boleh diragui, mengandungi banyak ratusan bahan kimia seperti hidroquinone, merkuri, plumbum, kadmium, kromium, arsenik dan sebagainya. Tujuan bahan kimia ini dimasukkan dalam produk kosmetik adalah sebagai contoh, hidroquinone dengan merkuri biasanya didapati dalam produk-produk untuk pencerahan muka. Sebab mereka ni bahan kimia ni adalah ejen pencerahan. Okey, selain daripada itu, plumbum digunakan sebagai ejen pewarna dan untuk memberi sinar shining effect pada muka. Okey, kesan-kesan jangka pendek biasanya dengan penggunaan produk-produk kosmetik yang mengandungi bahan kimia yang terlarang, terutamanya ada untuk jangka pendek apabila kita pakai produk-produk kosmetik tersebut, kita akan rasa panas pada kulit, dia akan jadi merah, dia akan jadi bengkak. Okey, selepas beberapa hari akan dapat jerawat yang teruk juga, and then mereka pun ada kesan yang dipanggil sebagai ochronosis. Ochronosis maksud dia bila you pakai produk tersebut, you akan dapat tumpukan permanen tompok biru kehitaman. Okey, yang tu jangka pendek. Jangka panjang, kalau penggunaan produk-produk kosmetik secara berpanjangan, dia akan meresap ke dalam sistem badan kita, akan merosakkan terutama organ-organ badan, terutamanya ginjal, hati dan paru-paru, dan terutama juga sistem saraf. Okey, and then secara paling teruk mungkin akan mengakibatkan kanser, terutamanya kanser kulit. Sedangkan saya cadangkan dulu sebelum menggunakan bahan kosmetik tersebut, cuba test bahan kosmetik pada pergelangan tangan ataupun kawasan yang bukan di muka lah. And then kalau ada apa simptom-simptom yang saya sebutkan tadi berlaku, then anda akan tahu bahawa produk kosmetik itu kurang sesuai dengan kulit kita. Okey, and then saya cadangkan untuk supaya kita stop pakai kosmetik tersebut. And then kalau simptom-simptom tersebut semakin menjadi teruk ataupun berterusan, saya cadangkan berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Saya juga menyarankan tuan-tuan dan puan-puan pengguna kosmetik tersebut untuk melayari laman web NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, sebab agensi tersebut yang akan mengawal pengeluaran penghasilan produk-produk kosmetik di Malaysia. Sebagai pengguna yang bijak, gunakan laman website tersebut dan hubungi agensi NPRA untuk maklumat tambahan mengenai produk kosmetik anda.
jangan guna kosmetik sebarangan. Pastikan ia mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Takut ada kesan sampingan jika tidak pilih betul-betul. Jangan merana kerana rupa. Mesej dari Jabatan Kimia, Fakulti Sains, Universiti Putra Malaysia.